Alhamdulillahil qail Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Pengurusi dan ahli jawatan kuasa An-Nur yang saya hormati Tuan Imam, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan senantiasa insya-Allah di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah mengerjakan salat, dan alhamdulillah kita beramal dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat menggalakkan untuk salat dikerjakan secara berjamaah dan dikhususkan kepada dua salat, iaitulah subuh dan juga Isya. Alhamdulillah kita mendengar doa. Satu perkara yang sangat penting ialah setiap kali kita berdoa ataupun setiap kali kita salat, kita membaca perkara-perkara yang rukun ataupun zikir-zikir biasa, yang sangat penting ialah kita memahami, kita meneliti, dan kita masukkan dalam diri kita, dalam jiwa kita, dalam hati kita, baru ia akan melahirkan satu rasa, satu perasaan. Begitulah apabila kita berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Itu satu permintaan supaya akhir hayat kita ialah husnul khatimah, penyudah yang baik, penamat yang baik. Kita meminta supaya kita dihindarkan daripada akhir hayat kita dalam keadaan yang tidak baik. Amat malang jika sekiranya doa-doa yang dibacakan oleh imam ataupun dibaca oleh kita sendiri sekadar dibaca di mulut tapi tidak masuk ke dalam hati. Ia tidak akan memberi manfaat. Baik saudara sekalian, fokus kita pada pagi yang mulia ini ialah saya menyebut firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Munafiqun ayat 9, 10, 11. Dan ini ayat yang selalu saya sebut, yang selalu saya baca, dan inilah antara ayat Quran, pesanan yang ditinggalkan oleh imam kita almarhum Ustaz Hashim, yang akan saya fokuskan insya-Allah dalam pertemuan kita pada pagi ini. Sebelum daripada itu, saya bawa tuan-tuan dan puan-puan sekalian kepada husnul khatimah, su'ul khatimah. Yang pertama sekali, asas husnul khatimah ialah mereka yang akhir kalamnya la ilaha illallah. Itu asas yang sangat penting. Kerana Nabi SAW sebut, barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk syurga. Itu husnul khatimah. Itu asas yang paling penting sekali. Kemudian adalah tanda-tanda yang lain yang disebutkan oleh Nabi SAW. Antaranya ada satu hadis yang membicarakan tentang meninggalnya
pada hari yang mulia, hari yang penuh keberkatan, hari Jumaat. Hadis itu perlu untuk kita fahami dengan fahaman yang betul, supaya tidak melibatkan satu fahaman yang tidak betul dengan hadis tersebut, insya-Allah. Baik, sesiapakah yang su'ul khatimah? Golongan manakah yang su'ul khatimah? Biasanya kalau beramal dengan kerja-kerja buruk ini akan membawa kepada su'ul khatimah. Kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman menyatakan orang yang selalu mati dalam su'ul khatimah itu ialah, pertama sekali, mereka yang tidak mengambil berat dengan solatnya. Dia tak sebut tak solat, dia sebut tidak mengambil berat tentang solatnya. Solat juga, tapi dia solat lagu dia. Dia tidak cuba untuk berusaha memperbetulkan solatnya sebagaimana solat yang diajar, diamalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kira apa yang dia belajar daripada masa umur dia 7, 8, 9, 10 tahun itu, dia bawa sampai sekarang ini, itulah solat dia. Dia tidak berusaha untuk memperbetulkan bacaan-bacaan solatnya. Dia tidak berusaha untuk menjaga hatinya, kekhusyukannya ketika dia mengerjakan solat dan sebagainya. Orang ni ada harapan untuk penyudahnya dalam keadaan su'ul khatimah. Itu bahaya. Kita rasa kita cukup dah. Aku solat 5 waktu. Kita rasa kita hebat dah. Aku belajar dah. Kita tidak berusaha untuk memperbetulkan solat, memperbaiki solat. Maka orang yang sedemikian dinyatakan tidak mengambil berat dengan sembahyangnya. Kalau Tuan Guru Haji Umar Suhdi bila ditanya tentang orang, bila mengibaratkan orang yang solat tetapi tidak mengambil berat tentang solatnya, tidak berusaha memperbetul dan memperbaiki solatnya, dia sebut macam orang buat bendang tak mau makan, ikut dan dia aja. Itu yang pertama. Yang keduanya, orang yang ada harapan untuk mati dalam keadaan su'ul khatimah ialah orang yang tidak mengeluarkan zakat. Kita selalu sebut bab zakat ini, keluar zakat. Kita selalu sebut menunaikan zakat. Saya nak bawa satu istilah baru. Saya tak tahu, kemungkinan tuan-tuan dengar, tuan-tuan dah tahu, ataupun tuan-tuan dah biasa dengan istilah ini. Saya nak mengeluarkan apa yang sepatutnya boleh membuka hati kita dan menggerunkan hati kita berkaitan dengan zakat ini. Selalu kita sebut bayar zakat, tunai zakat, itu perkara biasa. Tetapi yang sebenarnya zakat itu, saudara sekalian, harta kita, harta yang kita kumpul, harta yang kita simpan, apabila mencapai had-had yang tertentu, apabila mencapai masa-masa yang tertentu, harta itu menjadi hak orang. Harta itu menjadi hak asnaf. Maka menunaikan zakat, mengeluarkan zakat ialah mengembalikan hak. Harta kita cari, kita kumpul, kita simpan. Tetapi apabila mencapai had yang tertentu, menjadi hak asnaf, mengeluarkan zakat itu, saya ulangi, ialah mengembalikan hak. Maka barang siapa yang tidak mengeluarkan zakat ialah mereka yang tidak mengembalikan hak kepada yang berhak. Maka golongan yang seperti itu adalah golongan yang matinya besar kemungkinan dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian disebutkan oleh pengarang kitab ini, orang-orang yang mengurangi timbangan atau cupakan, tipu dalam perniagaan. Kita tak fokus kepada wailul lil mutaffifin, ayat Quran yang menjelaskan tentang neraka wail bagi orang yang tipu dalam timbangan. Apa yang saya nak sebut ialah menipu dalam perniagaan.
Bukan soal timbangan semata-mata. Tipu barang yang dia nak jual. Barang yang dia nak jual itu elok belaka, baik belaka. Kereta ni tak pernah aksiden, kereta ni satu tangan saja. Akhirnya kereta tu tenggelam masa banjir dulu. Pernah berlaku. Banjir di Kelantan itu soal lain. Pernah berlaku banjir di Shah Alam tahun 2006 atau tahun 2007 kalau tak salah saya. Tenggelam habis kereta. Tapi kereta tu cuci balik jual. Baik, elok, best. Menipu dalam perniagaan. Jual durian menipu, dia juga menipu dalam perniagaan. Tanya kalau bukan main lagi di keliling Bangi ni. Tanya durian mana ni? Ini durian Balik Pulau. Sebab dia tahu durian Balik Pulau ni terbaik dalam dunia. Tuan-tuan jangan gelak. Pernah masuk dalam surat khabar utusan Malaysia. Saya tak mungkinlah tuan-tuan tak baca utusan Malaysia kan. Tapi pernah masuk dalam akhbar utusan Malaysia, durian Balik Pulau ialah durian yang terbaik dalam dunia. Jadi orang-orang yang jual durian ini, durian mana ni? Durian Balik Pulau. Saya kata Balik Pulau ni kat mana ya? Dia kata Balik Pulau ni di Pulau Pinang. Tak, saya tahulah Balik Pulau, Pulau Pinang, tapi saya pun tak biasa kat mana. Dia kata dekat-dekat dengan Kepala Batas. Dalam hati saya kata, kepala bapak hang nak pemohong siapa? Sebab dia tahu kata benda tu benda baik, dia menipu dalam perniagaan. Ada harapan, ada chance untuk mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian disebutkan orang yang selalunya biasanya mati dalam su'ul khatimah ialah orang yang mendustakan para wali Allah, mendustakan para ulama, mengingkari ulama. Ini satu masalah. Ulama ini, walau bagaimana ulama adalah manusia, kita akui kemungkinan melakukan kesalahan, kemungkinan melakukan kesilapan itu ada. Kita kena akui perkara itu. Namun kita kena ingat kedudukan dan kemuliaan ulama di sisi Allah SWT, seperti apa yang disebut oleh Nabi SAW, sesungguhnya sekalian makhluk di langit, sekalian makhluk di bumi, sekalian makhluk di laut, sekalian makhluk di darat senantiasa memohonkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk para ulama, untuk golongan yang berpengetahuan, untuk golongan ulama. Golongan ulama ini, saya ulangi, manusia biasa. Macam kita buat salah, buat silap. Kita buat salah, kita minta ampun, kita minta maaf. Tetapi para ulama ini, tanpa mereka sedari, ada makhluk di langit, makhluk di bumi, makhluk di darat, makhluk di laut, senantiasa memohonkan kepada Allah supaya mengampunkan dosa-dosa mereka. Jadi kita jangan buat lebih kurang dengan golongan ulama ini. Baik, saudara sekalian, kita menerima takdir Allah SWT kembalinya Tuan Guru Datuk Bentara Setia Haji Nik Abdul Aziz Nikmat. Saya tidak nak sebut kata ini satu perkara yang mengejutkan, tetapi ada perkara yang mengejutkan, iaitulah apabila liputan secara langsung disiarkan oleh RTM, disiarkan oleh Astro, kecuali TV3, disiarkan tentang kebaikan-kebaikannya, kehebatan-kehebatannya. Bahkan ada ucapan khas daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, macam ucapan selamat hari raya, selamat hari pahlawan dan sebagainya. Itu ada ucapan khas daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia yang menyebut kehilangan seorang tokoh Islam. Itu saya sebut betul, baik. Laman-laman Facebook dari ujung kepala sampai ujung kaki
memuji dan menceritakan kebaikan-kebaikan Allahyarham Tuan Guru Ning Abdul Aziz Nikmat. Tetapi apa yang saya nak sebut ialah dalam masa yang sama ada manusia yang mendustakan para ulama, yang mengingkari para ulama, yang menghina para ulama, yang mempermainkan kematian seorang ulama. Seorang hamba Allah menulis dalam Facebook, dia tidak menyamar, dia tulis nama dia yang sebenar, Said Rosli Jamalullail namanya. Apa yang dia tulis? Malaysia berduka cita dengan dua kematian. Kematian yang pertama, saya sangat sedih, iaitulah Datuk Hasbullah Awang, kerana saya meminati sukan. Kematian yang kedua, saya bergembira, iaitulah Ning Abdul Aziz Nikmat, kerana kehidupan selama hidupnya telah memecah belahkan perpaduan orang Islam. Dia tulis terang-terang. Ini orang yang saya tidak tahu nak letakkan dirinya di tahap mana. Saya terus menulis secara peribadi, nasihatkan dia untuk memperbetulkan kenyataannya, ataupun mungkin ditulis oleh orang lain dan sebagainya. Dia mempertahankan apa yang dia tulis. Saya nasihatkan dia. Akhirnya dia menulis satu perkataan kepada saya, okey, bye. Saya pun kata, lantak pergi hang lah. Bayangkan saudara sekalian, ketika dunia menghormati, mengasihi seorang ulama yang dijemput Allah SWT, ada manusia yang seperti itu. Tapi kalau kita teliti Facebook dia, memang dia ini orang cap 3 lang. Tuan-tuan tahu cap 3 lang? Gemilang, terbilang, apa lang lagi? Allahu Akbar. Baik. Mereka yang mendustakan para wali Allah, mengingkari para ulama, mendustakan para ulama, menghina para ulama, mempermainkan ulama. Saya tak tahulah orang-orang yang sekarang ini yang mengangkat pribadi Tuan Guru Ning Aziz setelah dia meninggal ini. Saya tak tahu sebelum ini apa yang mereka kata pada dia, sebelum ini apa yang mereka hina, sebelum ini apa yang mereka kutuk. Jawab sendirilah. Okey. Kemudian seterusnya, orang yang sangat sesuatu yang sangat ditakuti atas seorang Islam ditimpa su'ul khatimah ialah membuat bid'ah dalam agama. Ini pun satu perkara yang kita kena teliti juga. Perkara yang tak ada pada ajaran Nabi SAW, perkara yang tidak diamalkan oleh baginda Rasul SAW, perkara yang tidak diamalkan oleh mereka yang dekat dengan Nabi SAW, tak perlu kita ada-adakan. Tak perlu kita tokok tambah lagi dalam perkara berkaitan dengan agama ini, kerana dia telah pun elok sempurna diajar, diamalkan oleh baginda Nabi SAW. Maka seandainya kita terlibat dalam beberapa perkara yang disebut oleh nasihat agama dan wasiat iman ini, kena ingat bahawa orang yang seperti ini biasanya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka dengan sebab itu, berdoalah selalu supaya kita ini akhir dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya arhamar rahimin, nas'aluka binuri wajhikal karim an tawaffana muslimin wa an talhaqana bis salihin fi afiyatin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan pengasih dari sekalian pengasih, kami mohon darimu dengan cahaya wajahmu yang mulia, an tawaffana muslimin, agar engkau wafatkan kami, matikan kami sebagai orang-orang muslimin.
Kemudian dampingkanlah kami bersama para salihin dalam keadaan selamat dan sentosa, wahai Tuhan seru sekalian alam. Itu berkaitan dengan husnul khatimah dan juga su'ul khatimah. Nabi SAW menyebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang Muslim meninggal pada hari Jumaat kecuali Allah lindungi daripada fitnah kubur. Itu juga antara tanda-tanda husnul khatimah. Walaupun demikian, tidak dinafikan kalau orang yang saleh, orang yang beriman, orang yang baik meninggal pada hari selain daripada hari Jumaat pun, kita tak boleh nak mengatakan bahawa dia tu tak baik, kerana orang yang baik meninggal pada hari Jumaat tak kira. Sebab Nabi SAW sendiri pun meninggal bukan pada hari Jumaat. Ramai lagi golongan alim ulama, orang yang soleh pun tidak meninggal pada hari Jumaat. Cuma nak dinyatakan itu antara beberapa tanda. Kalau dah ada berkedara harak, mampu malam Jumaat, takkan nak kata husnul khatimah. Gitu. Dikira orang yang soleh. Baik. Dan adalah lagi beberapa tanda orang yang mati ataupun penyudahnya dalam keadaan husnul khatimah. Diceritakan oleh Nabi SAW berkaitan dengan keringat, berkaitan dengan peluh ketika kembali ke rahmatullah dan sebagainya. Baik saudara sekalian, itu perkara yang saya sebut berkaitan dengan husnul khatimah dan juga su'ul khatimah. Ini kena kita senantiasa berusaha untuk akhir kalam kita la ilaha illallah itu asas yang utama. Saya ulangi, asas yang utama husnul khatimah ialah akhir kalam la ilaha illallah. Namun jangan anggap mudah, kerana bukan semua orang boleh untuk mengucapkan la ilaha illallah pada akhir kalamnya. Siapa yang akan dapat mengucap la ilaha illallah ini? Ialah mereka yang kehidupannya ialah kehidupan yang berpaksikan kepada kehendak dan tuntutan la ilaha illallah. Bukan sekadar zikir, bukan sekadar meratib saja. Kehidupannya berpaksikan kepada kehendak la ilaha illallah. Dasar kehidupannya mematuhi kehendak la ilaha illallah. Amal perbuatannya berasaskan kepada kehendak la ilaha illallah. Ini yang berlaku. Saya telah pun menyebutkan tentang Umar Mukhtar, Syekh Umar Mukhtar, seorang pejuang Libya. Dalam perjuangannya akhirnya sampai kepada peringkat beliau ditangkap, beliau dijatuhkan hukuman bunuh, hukuman gantung. Dalam pada itu dihantar kerajaan pada masa itu, pemerintah pada masa itu, dia hantar para ulama untuk berjumpa dengan Syekh Umar Mukhtar untuk menyatakan hukuman telah dijatuhkan dan untuk meminta, menasihatkan Syekh Umar Mukhtar ini mengucap la ilaha illallah. Maka pada ketika itu Umar Mukhtar menyatakan, jangan kamu ajar aku untuk mengucap perkataan la ilaha illallah, kerana aku telah pun melaksanakan tuntutan la ilaha illallah dalam hidupku. Ini kena ingat. Baik saudara sekalian, muslimin dan muslimat yang dihormati, saya menyebut surah Al-Munafiqun ayat 9, 10 dan 11. Walaupun selalu saya sebut, tapi hari ini saya sebut kerana saya telah pun berjanji dengan beberapa daripada kalangan saudara sekalian dan keluarga, anak-anak, isteri Ustaz Allahyarham Ustaz Hashim bin Muhammad Hanafiah yang telah pun meninggalkan kita pada hari Jumaat
yang lepas. Dan hari ini sebenarnya ialah jadual untuk beliau menyampaikan kuliah tafsirnya. Sebenarnya saya telah dihubungi oleh pengurusi surau untuk tukar suka sama suka antara saya dan Ustaz Hashim, dan saya pun telah mempersetujuinya, kerana saya telah menyatakan kepada Ustaz Hashim, kalau Ustaz Hashim punya pasal, apa pun jadi, insya-Allah saya boleh batal program-program saya yang lain. Itu antara yang menyebabkan saya dan Ustaz Hashim ni agak dekat, dan orang putih kata close lah. Ada perkara-perkara yang boleh dikongsikan oleh beliau bersama dengan saya. Baik, saya sebut ayat tersebut, surah Al-Munafiqun tersebut, kerana Ustaz Hashim dia pernah jumpa saya, dia beritahu boleh dikatakan acap kali bila saya berucap, saya menyampaikan ucapan di mana-mana, saya tak jemu untuk ayat itu. Kenapa? Dia tanya saya. Kerana bagi saya kata kepada Ustaz Hashim, itu antara nasihat yang saya fikirkan sangat penting. Kerana kebanyakan daripada kita, kebanyakan daripada manusia ini, orang alim, orang tak alim, orang biasa, orang tak biasa, selalunya apabila timbul perkara-perkara berkaitan dengan anak-anak, dia akan corner sikit. Dia akan corner sikit. Anak-anak minta pada hari perkahwinan, bolehlah ayah sekali ni, bolehlah ayah sekali ni saja nak itu, bolehlah ayah sekali ni saja nak itu. Isteri pun kata, alah, bukan selalu, anak kita seorang ni saja. Bila timbul berkaitan dengan anak-anak ini, ramai daripada kalangan kita yang akan tak apalah, anak punya pasal, ayah menyanyi karaoke hari anak bersanding. Tak apalah, anak punya pasal, bolehlah sekali ni. Dilalaikan oleh anak pinak. La tulhikum amwalukum. Ayat itu jelas menyatakan, jangan kamu dilalaikan oleh harta benda, oleh anak pinak. Harta punya pasal, kena sikit. Banyak berlaku di kalangan manusia. Dan banyak juga berlaku seperti mana yang disebut oleh ayat tersebut, manusia menyesal ketika malaikat nak ambil nyawa dia. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhan, tangguhkanlah kematian aku ini dalam masa yang terdekat, bukan lama. Bila selalu saya sebut ayat tersebut, Ustaz Hashim akhirnya pada khutbahnya, pada satu khutbahnya di atas mimbar inilah saya ingat, dan saya sendiri yang memegang telefon ini, duduk di situ, mengangkat telefon, merakam khutbah yang disampaikan oleh Ustaz Hashim sampai habis. Dan itu sahajalah yang ditinggalkan di dunia ini, kerana tidak ada orang lain yang pernah rasa untuk merakam kuliah, untuk merakam khutbah. Dan saya pun juga cari kuliah-kuliah Ustaz Hashim yang dirakamkan, setakat ini tak ada. Dan bagi saya itu satulah yang ada, yang telah pun di-upload masuk ke dalam YouTube, khutbah yang disampaikan oleh Allahyarham Ustaz Hashim, yang poin utama disampaikan oleh beliau ialah surah Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Dan inilah yang akan saya sampaikan pada hari ini, untuk sebagai satu peninggalan nasihat daripada Allahyarham Ustaz Hashim kepada kita. Saya tahu dan saya sedar bahawa tuan-tuan semua sangat menghormati, sangat menyayangi, dan sangat-sangat terasa dengan kembalinya Ustaz Hashim ke rahmatullah. Lebih-lebih lagi lah anak-anaknya
yang banyak telah bekerjasama dengan saya menceritakan sedikit sebanyak kepribadian beliau yang insya-Allah akan saya sampaikan. Okey, surah Al-Munafiqun itu secara nyata, secara terang menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu dilalaikan oleh harta benda kamu. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu dilalaikan oleh anak pinak kamu daripada mengingati Allah. Daripada mengingati Allah membawa maksud daripada menjalankan perintah Allah. Jangan kerana anak kamu tinggal perintah Allah. Jangan kerana harta kamu tinggal perintah Allah. Dua benda ini manusia sayang, harta, anak. Dan dua benda inilah yang selalu diperhatikan oleh Allah SWT. Kamu sayang harta, Allah kempen suruh derma, Allah kempen suruh sedekah, Allah kempen untuk keluar zakat dan sebagainya. Kamu sayang anak, Allah kempen khas untuk Nabi Ibrahim alaihissalam sembelih anak. Kamu sayang anak, Allah kempen, Nabi kempen untuk anak-anak dihantar ke medan perang, berjuang, berjihad. Sebagaimana sejarah menceritakan tentang seorang ibu yang menghantar anaknya ke medan jihad, meninggal syahid. Senyum dia. Kemudian berlaku lagi peperangan, hantar lagi syahid, senyum dia. Kemudian berlaku lagi, hantar syahid. Kemudian hantar lagi, balik bagi tahu makcik, anak makcik meninggal syahid, menangis dia. Kenapa menangis? Selalu senyum. Nangis kerana tidak ada lagi anak yang akan aku kirimkan ke medan jihad. Ini menunjukkan, saudara sekalian, bahawa dua perkara ini, dua perkara yang manusia sayang. Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala beri satu amaran. Jangan kamu dilalaikan oleh harta benda kamu daripada mengingati aku. Jangan kamu dilalaikan oleh anak pinak aku, anak pinak kamu daripada melaksanakan perintah aku. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam ayat tersebut, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berikanlah, infakkanlah, dermakanlah. Kalau berkaitan dengan derma sedekah ini pun, saya sebelum lupa saya nak ingatkan yang Ustaz Hashim pernah satu ketika menyampaikan khutbah, dan di dalam khutbah beliau fokuskan tentang derma, tentang sedekah. Jangan herdik peminta sedekah, jangan herdik peminta derma. Ada bagi. Dia bisik kepada saya selepas khutbah, dia bisik pada saya, dia kata sekali-sekali kita kena ajak juga. Depa ni bukan main sangat, saya duk dengar sakit hati. Depa duk kata dekat orang minta derma, depa duk herdik orang minta sedekah, depa duk buat macam-macam. Suka bagi, bagi. Tak suka, sudah. Itu antara ayat yang dia sampaikan di telinga saya. Jadi kita kena ingat, kita rasa kita pandai, oh orang tu tipu, orang tu, mana kita tahu? Mana kita tahu dia tipu, mana kita tahu dia pemohon? Ada bagi. Dia minta, kata dia nak buat masjid, kita niat dengan ikhlas bagi untuk permintaan dia. Kalau kita ikhlas di sisi Allah jadi masjid, walau dia tak buat, itu hak dia, itu soal dia. Nah, itu antara yang Ustaz Hashim pernah sampaikan, dan dia pernah bisik di telinga saya berkaitan dengan itu. Saya pun kadang-kadang perhati, bukan saya tak perhati. Ada di kalangan kita ini kadang-kadang dia rasa dia pandai semua. Dia nak mengarahkan orang buat begitu, jangan itu, jangan ini, orang tu tipu, orang ni tipu. Dia macam pandai lebih. Buat kerja yang orang bagi, sudahlah, tak sedap pilang kau kerja-kerja orang lain. Okey. Berkaitan dengan harta benda, Allah Ta'ala sebut, wa anfiqu mimma razaqnakum, berikanlah sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada kamu. Masa bila
min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datangnya kepada kamu kematian. Kerana apabila datangnya kematian, dia akan memutuskan segala-galanya. Nak buat baik tak boleh dah, nak derma tak boleh dah, nak sedekah tak boleh dah, nak buat baik pada ibu bapa tak boleh dah, nak buat baik pada suami pun tak boleh dah. Takat tu sahaja. Maka pada ketika itu ramai daripada kalangan manusia akan menyesal. Apa penyesalan mereka? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhan, cakap dengan malaikat, minta sampai pada Tuhan, bagi tahu kepada Tuhan, bagi tahu kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, minta tangguhlah nyawaku dalam masa yang terdekat. Nak buat apa? 60 dah, 70 dah, nak buat apa? Minta tangguh ni untuk apa? Fa as-saddaqa, aku nak beri sedekah. Tuntutan sedekah ini, tuntutan harta dibelanjakan pada jalan Allah ini, satu tuntutan yang sangat besar. Apabila datang ada saja orang yang nak menganjurkan kita supaya keluar harta pada jalan Allah, terima kasihlah pada orang tu. Ini tunjukkan muka apa nak buat, kutip apa, tu derma apa, duk menganggap orang-orang nak mengambil kesempatan, kita lupa bahawa itulah kesempatan untuk kita buat baik. Tak marah, tak marah. Allah Akbar. Okey. Sebab itu Al-Quran dengan jelas dalam surah Al-Munafiqun itu sebut manusia menyesal, dan dia sebut fa-as-saddaqa, aku nak beri sedekah, wa aku minas salihin, aku nak melakukan kerja-kerja yang baik. Itu antara isi kandungan khutbah yang disampaikan oleh Allahyarham Ustaz Hashim pada 9 hari. Saya ingatlah tarikh dia tu, tapi saya catat dah, tapi saya rasa tak pentinglah tarikh khutbah itu. Tapi tuan-tuan, saya nasihatkan untuk cari di dalam YouTube, suruh anak-anak cari, dengar balik, insya-Allah ada kebaikannya di situ. Jadi nasihat saya supaya kita semua senantiasa untuk memastikan yang anak-anak dan harta benda kita tidak melalaikan kita daripada mengingati Allah SWT. Okey, Ustaz Hashim asal orang kampung Lahar Budi, Lahak Budi di Kedah, Alok Belat. Dia kena cakap Kedah lah. Alok Belat, kampung Lahak Budi. Di Pulau Pinang pun banyak lahak. Ada lahak Yue, ada lahak Kepang. Okey. Ustaz Hashim dilahirkan pada tahun 1934. Ustaz Hashim belajar di Maktab Mahmud. Maktab Mahmud ni memang terkenal lah, institusi pengajian Islam di Kedah, banyak melahirkan tokoh ilmuwan, antaranya Allahyarham Ustaz Datuk Haji Fadil Nur. Kemudian Ustaz Hashim nyambung pelajarannya di Kolej Islam dan seterusnya ke Universiti Al-Azhar. Universiti Al-Azhar ni antara universiti tertua dalam dunia. Saya difahamkan oleh Ustazah Dr. Saudah, isteri Allahyarham Ustaz Hashim. Ustaz Hashim berada di Mesir sekitar tahun 1965, sekitar itu. Dan mereka juga bertemu jodohnya di sana. Nikah pun di sana. Lahir anak yang pertama pun di Mesir.
kelulusan tertinggi yang ada pada Ustaz Hashim ialah Master dalam bidang syariah wal qanun. Walaupun begitu, saya nak sebut tentang prinsip. Ustaz Hashim seorang yang sangat mempertahankan prinsipnya. Beliau telah menyiapkan tulisan untuk tesis PhD-nya. Sebelum daripada itu, Ustaz Hashim sebenarnya ketika belajar di Mesir sudah diberikan tiket untuk pulang ke Malaysia. Azhar pada waktu itu memberi tiket kepada pelajarnya pulang. Tapi pada waktu itu Ustaz Hashim tidak bercadang pulang ke Malaysia. Beliau bercadang untuk pergi ke London, nak buat master di London. Dokumen hilang menyebabkan akhirnya Ustaz Hashim balik ke Malaysia. Ketentuan Allah sebenarnya, Ustaz Hashim balik ke Malaysia, jumpa mak dia, keluarga dia. Setahun lepas itu Ustaz Hashim pergi juga ke London, dan ketika beliau berada di London, ibunya meninggal dunia. Maknanya perancangan Allah itu untuk Ustaz Hashim balik dulu, boleh jumpa mak. Kalau terus ke London, kemungkinan tak jumpa, wallahualam. Okey, saya nak pergi kepada prinsip. Ustaz Hashim telah menyiapkan tesis penulisannya untuk PhD, dan saya difahamkan beliau menulis tentang tempoh edah dalam Islam. Siap. Tetapi apabila supervisor yang menguruskan PhD tersebut meminta untuk Ustaz Hashim mengeluarkan satu hukum yang ada dalam penulisan tersebut, Ustaz Hashim tidak mahu mengeluarkan hukum tersebut, dan supervisor itu menyatakan kalau kamu tak keluar, kamu tak boleh lulus. Dia kata tak lulus pun tak apa, sebab ini adalah hukum yang termaktub dalam Al-Quran. Adalah perkara-perkara yang kita ringkas-ringkaskan. Saya nak ceritakan tentang prinsipnya. Balik ke Malaysia, 3 kali saya difahamkan oleh ustazah, pihak supervisornya menghantar surat supaya dia datang semula untuk buat semula, dan dia menyatakan cukup. Saya mempertahankan apa yang saya pertahankan. Jadi di sini menunjukkan yang beliau seorang yang sangat berprinsip. Satu. Yang keduanya, saya nak menyebutkan tentang kasih sayang Ustaz Hashim kepada 2 benda. Ini berlaku apabila pada satu ketika Ustaz Hashim duduk di dalam ICU, tak sedar diri. Bila beliau sedar, beliau memaklumkan kepada anaknya bahawa ada orang datang untuk bawa, dia menggunakan perkataan baba dengan anak, ada orang datang nak bawa baba pergi dah. Pada pandangan beliau, pada perkiraan beliau, matilah. Pada waktu itu Ustaz Hashim menyatakan minta kalau boleh tak mau pergi lagi, kerana saya ada 2 benda yang tak selesai lagi. Yang pertama, anak saya yang seorang tu tak lepas lagi. Yang kedua, telah tafsir saya di surah An-Nur tak habis lagi. Sayang sungguh Allahyarham Ustaz Hashim kepada tuan-tuan semua di kelas tafsirnya. Saya tak membawa tuan-tuan kepada pemahaman, kalau macam tu boleh tangguh ke mati. Itu soal lain. Soal yang saya nak nyatakan ialah sayangnya Ustaz Hashim kepada tuan-tuan semua melalui kelas tafsirnya. Dan insya-Allah saya akan kemukakan sedikit-sedikit lagi berkaitan dengan Ustaz Hashim
yang mana akhirnya beliau berjaya untuk menunaikan kehendaknya menikahkan anaknya yang kedua itu, tetapi kuliah tafsir tuan-tuan tidak dapat disambung semula. Dan hari inilah sepatutnya beliau menyampaikan kuliah tersebut. Okey. Allahu Akbar. Saya nak pergi kepada Ustaz Hashim, seorang yang sangat teliti. Saya difahamkan oleh ustazah dan oleh anak-anak beliau bagaimana Ustaz Hashim ini, kalaulah beliau akan menyampaikan kuliah macam pagi ini, beliau akan menyampaikan kuliah subuh ini, semalaman itu boleh kata tak tidur lah. Tidur pun begitu-gitu saja. Tidur, bangun, dan beliau akan sentiasa meneliti kitab, merujuk, meneliti, mencatat dan sebagainya. Dia tak datang tangan kosong. Dia tak datang untuk nak bercakap sekadar boleh bercakap semata-mata. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan harus mengenang kehebatan beliau ini, kerana ucapan beliau, kuliah beliau itu adalah kuliah yang padat, yang senantiasa ada rujukan, dan beliau tak tidur. Bukan tak tidur semalaman, tetapi maknanya study untuk kuliah. Begitulah juga apabila hari Jumaat, apabila beliau diminta untuk menyampaikan khutbah, sama juga keadaan beliau, kata anak-anak, sama juga keadaan beliau, akan sentiasa dilihat untuk mencatat dan meneliti dan sebagainya. Walaupun khutbah terlalu pendek, ringkas dan sebagainya, tapi hasil daripada penelitian. Ustaz Hashim seorang yang mempunyai rasa tanggungjawab yang sangat kuat. Antaranya ialah senantiasa menyiapkan dirinya dengan khutbah, kerana katanya takut kemungkinan khatib yang dijemput tak dapat hadir. Ini suatu ketika dululah, ketika ustaz-ustaz tak banyak, kelang-kelang kabut, Ustaz Hashim akan dirujuk, akan disuruh dan sebagainya. Begitulah juga rasa tanggungjawab beliau ini apabila hari raya. Apabila hari raya, walaupun beliau tidak dijemput atau disuruh untuk menyampaikan atau diminta untuk menyampaikan khutbah, tapi beliau bersiap sedia. Anak-anak ajak balik kampung pun, dia kata tak boleh balik lagi. Takut nanti kalau khatib yang dijemput itu tak ada, tak datang dan sebagainya. Dan Ustaz Hashim biasanya cerita anak-anak akan balik kampung selepas hari raya. Kadang-kadang tak balik, anak-anak kata sunyi kami duduk di sini. Tapi baba selalu kata kita kena banyak fikir tentang masjid, tentang surau kita, masjid kita. Kalau kita pun tinggal juga akan jadi masalah dan sebagainya. Itu antara rasa kebertanggungjawabban beliau. Saya pernah pada awal-awal saya tinggal di Bandar Baru Bangi ini diminta untuk menyampaikan khutbah Aidilfitri kalau tak salah saya. Dan saya belajar untuk menyantuni orang-orang tua, orang lama itu. Saya minta Ustaz Hashim sebagai imam untuk mengimami solat, dan saya baca khutbah tak apa. Memang kita tahu, saya tak tahu tuan-tuan, tetapi saya tahu jiwanya sangat terkesan. Dan itu sebenarnya kalau tuan-tuan perasan, saya selalu sebut anak-anak muda, orang-orang muda, ustaz-ustaz muda ini kalau datang nak menyampaikan kuliah, nak jadi imam, jangan terus begitu saja, beralih belakang. Tengok orang-orang yang kemungkinan ada kelebihan untuk kita raikan mereka, untuk kita santuni mereka.
Ada kadang-kadang Ustaz Hashim sebut juga, perkara ini kena belajar, kena jaga hati orang dan sebagainya. Itu yang dilakukan. Allahu Akbar. Seorang yang sangat bertanggungjawab, berasa kebertanggungjawaban yang sangat kuat. Okey, seterusnya saudara sekalian, sepintas lalu Ustaz Hashim mula masuk di Bandar Baru Bangi ini akhir 70-an. Dan rumah yang beliau duduk sekarang ini mula duduk pada tahun 1980. Ustaz Hashim mula mengajar di sekolah menengah Seri sekolah menengah, ada satu sekolah menengah di Ampang, sekolah menengah Seri Ampang. Ustaz Hashim mengajar di situ, dan berulang daripada Bandar Baru Bangi, anaknya menyatakan baba pada waktu itu bawa bekai. Ustaz Hashim ini terkenal di dalam kalangan anak-anaknya tak suka makan di kedai-kedai. Dan saya tak tahulah ada di kalangan tuan-tuan, dan saya sendiri pun selepas solat Jumaat merata orang bawa pergi makan, tak pernah tersuar dan kita teringat untuk bawa Ustaz Hashim. Tapi anaknya menyatakan bahawa baba bawa bekal. Jaranglah nak makan di kantin dan sebagainya. Itu. Kemudian Ustaz Hashim mula mengajar di UKM sehingga akhir selama 30 tahun. Ustaz Hashim pencen dan sambung semula 10 tahun. Dan saya juga mendapat beberapa maklumat daripada mereka yang pernah bekerja sekali dengan beliau. Beliau seorang yang sangat merendah diri. Dan saya sendiri pun pada peringkat awalnya, saya ingat Ustaz Hashim ni ustaz-ustaz mengajar Quran macam tu lah, kerana terlalu merendah dirinya. Tapi rupa-rupanya beliau seorang yang sangat hebat dalam kesarjanaannya. Okey, saya telah menceritakan tentang kasih sayang beliau terhadap surau An-Nur ini. Dan saya nak pergi kepada saat-saat akhir Ustaz Hashim kembali ke rahmatullah. Memang sebenarnya beliau dalam keadaan sihat. Sebab itu pada hari ini beliau minta saya ganti tukar tu, kerana nak balik kampung untuk meraihkan perkahwinan cucu saudaranya. Okey, Ustaz Hashim dikatakan sakit di bahagian perut. Tak apalah, ringkas ceritanya, dalam keadaan letih, uzur, boleh dikatakan hampir menuju nazak. Ustaz Hashim berada di atas reba. Dah memang tak larat letih dah. Ambulan pun dibatalkan, dan nak bawa pergi hospital pun dibatalkan, sebab ustazah nampak perubahan yang sangat nyata. Apa yang saya nak sebut di sini ialah pada ketika malam tahlil itu, anak kepada Ustaz Hashim ni cerita kepada Ustaz Harun, tuan guru kita, dan saya ada sama pada waktu itu. Ketika hampir nazak atas riba itu, memang dah duk ajak mengucap dah. Tiba-tiba Ustaz Hashim bangun. Dia minta nak bangun. Dan bangun dia itu tidak perlu untuk dipapah dengan kuat. Maknanya dia boleh dalam keadaan nampak letih, tak larat, nampak dah long lay itu, dia boleh bangun. Bangun, dan dia pusingkan badannya ke kiblat. Dan Ustaz Hashim mengerjakan solat tahajud 2 rakaat. Habis solat tahajud itu,
jatuh, duduk atas, baring atas reba balik. Dan tak lama selepas itu Ustaz Hashim menghembuskan nafas yang terakhir. Kata anaknya, tidak ada tarik nafas yang kuat dan sebagainya, tidak ada nampak keluh kesah dan sebagainya, tidak ada nampak kepala sengit dan sebagainya. Dia menghembuskan nafasnya yang terakhir begitu lembut, bagaikan orang yang letih dan tidur begitu sahaja. Itulah Ustaz Hashim kembali ke rahmatullah, dan kita mempunyai keyakinan yang teguh, keyakinan yang kuat. Dan saya juga dimaklumkan yang beliau mengucapkan la ilaha illallah, maka kita mempunyai keyakinan bahawa Ustaz Hashim telah mendapat apa yang dicita-citakannya, iaitulah husnul khatimah. Kita sendiri tidak tahu, tuan-tuan dan puan sekalian, bagaimana keadaan penyudah kita suatu hari nanti. Mungkin kita mengharapkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita jangan lupa untuk senantiasa berdoa dan senantiasa beramal dengan kehendak la ilaha illallah. Sepanjang saya mengenali Ustaz Hashim, saya tahu beliau seorang yang sangat penyayang. Orang kata sentimental, mudah tersentuh. Dan apabila kita menyantuninya, dia akan ingat kita. Salah seorang anak Ustaz Hashim, Ustazah Fatimah itu, menyatakan dia tak pernah kenal saya. Dia tak pernah tengok saya dan dia tak pernah kenal saya, tapi nama Syed Nazli senantiasa bergema dalam rumah kami ini. Hanya kerana apa? Saya sebut Ustaz Hashim sangat sentimental. Kita buat baik, saya buat baik dengan semua orang, tapi memberi kesan orang yang berjiwa sentimental. Kadang-kadang orang biasa-biasa ni kita buat baik pun dia boleh buat lebih kurang kat kita kan. Buat kenuri pun dia tak boleh ingat kita. Tapi baik bukan main. Maknanya tak kuat sungguh lah tu. Okey, bila saya sebut tentang kasih sayang, beliau seorang yang sangat penyayang. Ustazah Fatimah, anak Ustaz Hashim ini, memaklumkan kepada saya ketika Ustaz Hashim akad nikah dia, berulang kali tak lepas. Bila sampai aku nikah akan nikah, nak sebut nama anak dia tak lepas. Nak sebut tak lepas. Saya tanya anak dia, apa yang kamu faham? Ustaz Hashim sayang sangat ke anak dia. Dia takut nak lepas anak tu, dia takut boleh tak boleh ni nak jaga anakku ni. Saya kata kepada anak Ustaz Hashim, saya rasa saya pun begitu juga. Kerana saya pernah sebut dekat isteri saya, universiti terjauh yang kemungkinan anak saya boleh belajar ialah UKM. Allahu Akbar. Nak sebut, nak lepas anak tu tak boleh. Akhirnya lepas juga. Sayangnya beliau kepada anak. Dan kasih sayang Ustaz Hashim, sebagaimana yang tuan-tuan telah saya sebutkan tadi, apabila Ustaz Hashim minta kalau boleh tak mau pi lagi kerana ada dua benda yang belum selesai lagi. Yang pertama ialah anaknya yang seorang tu tak lepas lagi. Alhamdulillah, Ustaz Hashim telah pun menunjukkan rasa sayangnya di majlis perkahwinan anaknya tersebut. Kalau tuan-tuan ingat syair yang melambangkan kasih sayang beliau terhadap anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Awal bicara, alhamdulillah, kalimah utama. Hari ini sejarah gembira buat ayah bonda dan dua kekanda, juga seluruh sanak saudara. Nikmat yang esa sama disyukuri. Berkumpul kita di hari ini, bersatu dan bermesra hati ke hati.
Semua perkara kita sepakati, jarak yang jauh pun telah didekati. Hari ini dua hati menjadi satu, dua keluarga kini menyatu, dua adat disanjung suku, dua negeri saling bertamu, takdir Allah yang maha penentu. Ananda Fadilah An-Naim Huda, permata hati ayahanda dan bonda. Sayang sungguh. Ananda Fadilah An-Naim Huda, permata hati ayahanda dan bonda. Kesayangan dan kemanjaan kekanda berdua, dibesar ditatang bagai mutiara, dididik untuk berakhlak mulia. Qada dan qadar tiada dielak, telah tertulis bagai dicetak. Hatinya dipenuhi senyum dan gelak, berbunga dan berlagu penuh rentak. Bertemu Muhammad Amzari yang cukup segak. Perjalanan nan jauh kini bermula, akad nikah wajib utama. Ijab dan kabul berwalikan ayahanda, seluruh taulan dan sanak saudara menjadi saksi ikatan setia. Perkahwinan adalah sebuah kebahagiaan, sunnah Rasulullah yang menjadi ikutan. Namun pastikan ada dugaan serta ujian juga cubaan. Namun bertawakal dan kuatkan iman. Ayah, bonda dan kanda berdua, ahli keluarga juga taulan semua, menadah tangan sepenuh jiwa raga, mengiringi mempelai dengan doa agar ikatan dimeterai membawa ke syurga. Amin, amin ya rabbal alamin. Inilah lambang kasih sayang seorang bapa yang meminta untuk ditangguhkan kalau boleh, kerana saya belum menyelesaikan dua perkara penting dalam agenda kehidupan saya. Pertama, anak. Kedua, kelas tafsir. Saya tak tahulah apa manfaat. Tuan-tuan datang dengar kuliah, mungkin tuan-tuan tidur dan sebagainya, tapi Ustaz Hashim sebelum kuliah tak tidur nak menyampaikan ilmu kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan insya-Allah memberi manfaatlah apa yang telah ditinggalkan oleh beliau. Dan saya ulangi, jangan tuan-tuan lupa surah Al-Munafiqun ayat 9, 10 dan juga 11. Dan kepada beliau kita doakan mudah-mudahan berada di dalam rahmat Allah SWT. Kepada anak-anak yang ditinggalkan, jangan abaikan kasih sayang ayahanda. Syukurlah. Saya tak tahu sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tidak pernah merasai kasih sayang seorang bapa pun. Bapa saya meninggal ketika saya baru 15 hari dilahirkan. Dan saya tidak pernah rasa sedih mengenangkan bapa saya. Saya kenal Ustaz Hashim tahun 2007. Dan saya telah pun merasakan kebapaannya yang sangat sejati. Saya seru dan saya nasihat kepada anak-anak beliau untuk senantiasa jangan lupa doa. Kerana doa daripada anak yang soleh, anak yang solehah itu sangat penting. Saya seru dan saya nasihat anak-anak untuk senantiasa melakukan amal yang soleh untuk kebaikan beliau. Manfaatkan apa yang ditinggalkan untuk kebaikannya. Dan saya seru tuan-tuan semua anak murid Ustaz Hashim yang dikatakan Ustaz Hashim mengajar tafsir selama 27 tahun.
waktu pun tak habis lagi. Saya seru untuk tuan-tuan manfaatkan ilmu yang dipelajari, nasihat-nasihat yang diberikan, supaya ia memberi manfaat kepada beliau. Nabi SAW sebut, bila mati seorang anak Adam, terputus segala amalan melainkan 3. Sedekah jariah. Saya tahu Ustaz Hashim senantiasa menunaikan sedekah jariah. 1. Yang keduanya, ilmu yang bermanfaat. Tuan-tuan pun yakin Ustaz Hashim meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak-anak yang soleh. Dan saya yakin, saya melihat kesolehan anak-anak yang ditinggalkan oleh beliau. Beruntung Hashim bin Muhammad Hanafiah ini. Baik saudara sekalian, muslimin dan muslimat yang dihormati, itu antara beberapa perkara yang boleh saya kongsikan. Sebenarnya banyak lagi kebaikan-kebaikan beliau yang tidak diminta oleh ustazah untuk tidak dipublikkan, tapi cukup sekadar ini untuk saya melambangkan kepribadian dan kehebatan Ustaz Hashim bin Muhammad Hanafiah yang telah pun meninggalkan kita. Kita juga tidak lupa kepada Allahyarham Tuan Guru Datuk Bentara Setia Haji Ni Abdul Aziz yang telah pun meninggalkan kita pada kemarin. Saya juga ada sedikit sejarah saya berkaitan dengan beliau. Seorang yang sangat warak. Saya pernah berurusan untuk menjemput beliau datang ke Pulau Pinang menyampaikan ceramah. Saya jumpa beliau di muktamar dan saya menyatakan, Tok Guru, saya nak minta untuk Tok Guru datang Pulau Pinang bagi ceramah. Dia kata, urus dengan pejabat. Sikit ya tuan-tuan, dengan risau sikit ya. Urus dengan pejabat. Kita buat surat, kita hantar kepada setiausaha salah seorang setiausaha beliau pada waktu itu, Datuk Husam Musa. Buat surat. Ringkasnya, sampai kepada tarikh yang kita nak itu, kita tidak mendapat sebarang jawapan. Saya telefon kepada Haji Husam Datuk Husam pada waktu itu, dan beliau memaklumkan ceramah tak boleh, makna tak boleh pergilah. Saya kata, mana boleh, kita dah minta secara rasmi, kemudian program semua kita siap, tuan rumah dah buat bagai-bagai lah. Tapi akhirnya saya rasa tak puas hati. Saya pergi ke negeri Kelantan, naik bas sampai di stesen bas, kemudian saya naik kereta pergi ke Pulau Melaka, semayang subuh. Selepas semayang subuh, biasa kalau tuan-tuan pernah pergi Pulau Melaka, Tok Guru akan baring, dan pada waktu itu ada orang yang akan picit belakang dan sebagainya. Saya pun ambil kesempatan picit kaki, tangan Tok Guru. Kemudian tukang urut tu tanya, dari mana? Saya kata, Pulau Pinang. Tujuan apa? Saya kata, nak jemput Tok Guru ceramah. Dia kata, saat lagi Tok Guru masuk dalam bilik itu, ikut. Ada bilik satu. Bilik itu pintu keluar untuk ke rumah. Saya pun masuk ikut. Saya kata, Tok Guru, saya dari Pulau Pinang. Saya pergi rodong macam tu ya. Saya masa tu muda, budak pergi. Tok Guru, saya dari Pulau Pinang. Saya nak jemput Tok Guru ceramah di Pulau Pinang. Buat surat lama dah, bagi kat Husam. Tiba-tiba diam aja, tak ada berita apa. Saya telefon Husam, dia marah saya. Dia senyum ya. Dalam hati dia kata, budak mana ni, dia kata ni. Lepas tu dia kata, pergi pejabat, bagi tahu dekat pejabat, kata Tok Guru nak pergi Pulau Pinang. Ayat itulah masuk dalam kepala saya. Naik teksi, pergi pejabat,
masuk jumpa beberapa orang setiausaha dia, bagi tahu Tok Guru suruh mai, Tok Guru kata dia nak pergi Pulau Pinang. Kelang kabut. Kadang-kadang corok rodong-rodong ni pun bagus juga. Kelang kabut, dia pun buka diary apa semua. Okey, lulus Tok Guru datang Pulau Pinang. Sampai di Pulau Pinang, kita uruskan ceramah dan sebagainya. Okey, nak ceritakan tentang malam tu, kami di Tok Guru bermalam di situ dan kami dapatlah beberapa tugas. Saya tugas utama pengiring lah. Ngiring sampai ke tempat tidur. Rumah satu, dan rumah tu ramai semua pakat duduk di luar. Tok Guru duduk dalam bilik tu. Saya kata, Tok Guru apa-apa pun saya ada di luar, duduk tang pintu. Tok Guru kata, tak apa, tidur. Tak apa, saya duduk di luar. Tok Guru dia tak tutup pintu, tuan-tuan. Saya pun tidur. Tak tidur, duduk. Masa tu ke 12.30 lah. 12.30 Tok Guru sampai pukul 5 petang. Kemudian urusan itu, ini dan sebagainya. Tok Guru ceramah. Biasanya pemimpin tertinggi ni dia ceramah last. Dia bukan boleh ceramah awal-awal, dia ceramah last, makna habis pukul 12. Penamat dia. Pukul 12 habis ceramah. Lepas habis ceramah pukul 12 itu, nak keluar jam, duduk, makan apa semua, nak sampai rumah 1. Kadang 2. Itu rutin harian mereka. Rutin harian Tok Guru Nik Aziz ni ialah ceramah malam. Siang ceramah, malam ceramah, dan last pukul 12. Nak balik jam dan sebagainya, sampai rumah pukul 1, pukul 2. Kita dengar yang Tok Guru Nik Aziz ni tidak pernah meninggalkan tahajud. Pukul 4 bangun. Dan saya melihat depan mata saya, walaupun Tok Guru tidur pukul 1 lebih malam itu, tepat pukul 4 dia bangun. Tepat pukul 4 Tok Guru bangun. Bila Tok Guru Nik Aziz bangun, dia berjalan depan saya ikut belakang. Saya kata, Tok Guru nak air panas ke? Sebab saya diberitahu oleh pengawal dia, kena sedia air panas bila Tok Guru bangun. Cakap, dia buat tak tahu dia berjalan. Saya kata, Tok Guru nak air panas ke? Kuat sikit suara, kot ingat orang tua tak dengar. Dia diam, dia tak bercakap. Saya kata, ni Tok Guru nak air panas kan ni? Dia buat tak tahu ya, dia masuk dalam bilik air. Dalam hati saya kata, apa pasal tak mau bercakap dengan aku? Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat sekalian, dia masuk dalam bilik air. 2-3 second lepas tu, dia keluar. Baru dia bercakap, saya nak air panas. Ambo nak air panas. Baru bercakap, kesimpulannya ialah masuk kumuk mulut dulu nak bercakap dengan kita. Akhlaknya. Itu antara kehebatan pengalaman saya dengan yang berhormat, ialah beliau meninggal sebagai yang berhormat Tuan Guru Datuk Haji Nik Abdul Aziz Nikmat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat sekalian, kita menangisi pemergian dua ulama dalam masa yang terdekat. Ustaz Hashim meninggalkan kita hari Jumaat lepas. Tok Guru Nik Aziz meninggalkan kita hari Jumaat ni. Kena ingat satu hadis Nabi SAW, apabila Allah mengangkat para ulama, apabila Allah mengangkat para ulama, yakni mematikan para ulama, bersama mereka ada ilmu. Ilmu yang mereka dapat semua dibawa. Itu adalah perkara yang sangat kita rasa. Mudah-mudahan insya-Allah akan lahir lagi ulama-ulama mewarisi Ustaz Hashim daripada cucu-cucu suriatnya. InsyaAllah Tuan Guru Nik Aziz juga meninggalkan ulama yang akan mewarisi zuriat keturunannya untuk terus menyebarkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insya-Allah pertemuan kita pada kali ini adalah pertemuan yang memberi manfaat kepada kita semua. Saya kembalikan tuan-tuan semua kepada surah Al-Munafiqun ayat 9, 10 dan juga 11.
jadikan sebagai nasihat terakhir daripada Ustaz Hashim kepada kita. Saya kembalikan tuan-tuan kepada berusaha supaya mendapat husnul khatimah sebagaimana yang kita yakin didapati oleh Ustaz Hashim, Tuan Guru Aziz. Dan saya serulah untuk tuan-tuan semua supaya mempunyai hati yang terbuka, jangan memandang serong kepada orang lain sehingga menyebabkan kita rugi. Kita memandang serong kepada mereka yang memohon sumbangan dan sebagainya, kita rugi. Sebenarnya itu peluang untuk kita melakukan amal kebaikan dan sebagainya. Mudah-mudahan insya-Allah sekali lagi peringatan-peringatan ini akan memberi manfaat untuk kita semua insya-Allah. Dan saya ulangi, tuan-tuan semua boleh rujuk khutbah Ustaz Hashim di dalam YouTube, ataupun kemungkinan saya akan minta Tuan Akmal untuk kalau boleh jadikan dia sebagai, sebab orang tua-tua, veteran-veteran ni kebanyakan kadang-kadang tak reti dengan YouTube tu. Ni dia main tube lain tu susah. Jadi saya akan minta jasa baik saudara Akmal untuk jadikan dia sebagai video CD dan saya akan hadiahkan sebagai menumpang khidmat Ustaz Hashim itu, nak sebarkan ilmu manfaat. Tuan Akmal tolong buat, siap, saya akan hadiah kat tuan-tuan semua seorang satu balik dengar. Tapi ada satu lagi Tuan Akmal ni pun yang tak lepas, ada lagi satu saja saya nak kata kat dia depan-depan hari ni. Ada lagi satu tanggungjawab yang saya minta, bukan tanggungjawab, pertolongan yang saya minta kepada Tuan Akmal untuk buat. Rakaman rakaman ceramah Ustaz Yusuf. Ustaz Yusuf apa? Ustaz Yusuf Ismail. Rakaman ceramah Ustaz Yusuf Ismail. Ustaz Yusuf Ismail ni ialah bekas pengarah Pusat Islam USM. Ceramah yang padat dengan ilmu dan perkongsian yang sangat hebat daripada beliau, daripada kaset kepada CD juga akan diusahakan oleh Tuan Akmal. Saya minta siap dua-dua, dan saya akan hadiah juga kepada tuan-tuan semua insya-Allah. Harapan biarlah harapan itu menjadi harapan kepada Tuan Akmal kita insya-Allah. Sekali lagi terima kasih kepada semua. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, sayangilah kami ya Allah, kasihanilah kami ya Allah dengan Kau mengampunkan dosa, kesalahan, kesilapan yang telah kami lakukan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, sayangilah kedua ibu bapa kami, kasihanilah mereka dengan Kau mengampunkan dosa, kesalahan, kesilapan yang telah mereka lakukan. Seandainya mereka telah berada dalam kubur, jangan azab mereka, jangan seksa mereka ya Allah. Terimalah amal ibadat yang telah mereka lakukan. Perintahlah kepada kuburmu untuk meluaskan dirinya sejauh mata memandang. Ya Allah, seandainya mereka masih bersama kami di atas muka dunia ini, beri kekuatan kepada mereka untuk terus mengabdikan diri kepadamu ya Allah. Jauhilah mereka daripada terpengaruh dengan kesonokan dunia yang sementara ini ya Allah. Jauhilah kami ya Allah daripada menderhakai mereka ya Allah. Jauhilah kami daripada menderhakai mereka ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami mohon kepadamu ya Allah, seandainya tibalah masa, saat dan ketika ibu bapa kami ini akan dikembalikan kepadamu, seandainya tibalah masa, saat dan ketika kami ini akan dikembalikan kepadamu, perintahkanlah kepada malaikatmu ya Allah supaya tidak berlaku kasar ketika mengambil nyawa mereka, nyawa kami ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, tamatkanlah riwayat kami dalam keadaan dapat menyebut perkataan la ilaha illallah ya Rahman ya Rahim. Di kesempatan ini kami mohon kepadamu ya Allah, Kau rahmatilah guru kami Ustaz Hashim,
Kau kasihanilah ya Allah. Kau terimalah amal ibadatnya ya Allah. Kau ampunkanlah dosanya ya Allah. Berilah ketenangan kepadanya untuk terus berada di alam kubur sehingga dibangkitkan bersama kami kelak ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami mohon kepadamu ya Allah untuk kau mengampunkan dosa tuan guru kami Nik Abdul Aziz Nikmat. Sayanginya ya Allah, rahmatinya ya Allah, terima amal ibadat yang dilakukannya ya Allah. Berikanlah ketenangan kepadanya untuk berada di alam kubur sehingga dibangkitkan untuk bersama dengan kami berhadapan dengan segala-galanya nanti itu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikanlah kesabaran kepada kami dan kepada keluarga Ustaz Hashim, keluarga Tok Guru Aziz untuk menerima ketentuanmu ini ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rahim. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh, anak-anak yang salihah yang akan meneruskan doa untuk kami seandainya kami telah tiada lagi nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.